Okey. Okey, yang berminat untuk mendapatkan kambing baka Jamnapari. Memang kalau you Google cikgu tengok ada baka Jamnapari. Okey, yang terkenal dalam kalangan penternak ketika itu. Okey, habis. Sampai situ. Okey, apakah kelebihan dan keistimewaan baka Jamnapari itu? Ayah Kasim melahirkan perasaan ingin tahu dengan lebih lanjut. Okey, dia terus cakap. Okey, Ayah Kasim, ambil yang belakang tu. Ayah Kasim menanyakan kelebihan dan keistimewaan baka Jamnapari kerana beliau ingin tahu dengan lebih lanjut. You boleh letak dekat depan lah. Contoh, Ayah Kasim ingin tahu dengan lebih lanjut sambil bertanyakan kelebihan dan keistimewaan baka Jamnapari tersebut. Ataupun cikgu ambil letak dia dekat belakang pun boleh. Ayah Kasim menanyakan kelebihan dan keistimewaan baka Jamnapari kerana beliau ingin tahu dengan lebih lanjut. Mana-mana pun betul. Boleh faham tak? Okey. Kata Kasim. Okey. Kasim mengatakan, koma. Sebab tak guna bahawa, tak guna tentang, boleh nampak, tak guna yang. Okey. Mengatakan, koma, baka Jamnapari itu memang terkenal dan kambing jenis itu mampu mencapai berat antara 80 hingga 100 kilogram. Dia besar sikit saiz dia, seekor dan harga seekor kambing itu biasanya antara RM1,500 hingga RM2,000. Habis. Okey. Ada apa-apa tak nak tanya? Ada tak apa-apa nak tanya, Comel? Apa tak dengar? Sachin. Faham tak? Boleh ke tak ni? Nanti cikgu seorang je yang faham. Okey? Boleh. Okey. Sunyian cakap boleh. Okey, seterusnya kertas 1 bahagian A, karangan bahan rangsangan 30 markah. Panjangnya adalah antara 150 hingga 200 patah perkataan. Okey, ini cakap faham. Okey. Mari kita tengok. Kalau dia keluar pada bahagian A, boleh faham tak? 30 markah, panjangnya macam ni je. Tapi kalau dia keluar pada bahagian B, boleh nampak pada bahagian B, dia suruh buat resume misalnya. Jadi bentuk dia ialah bentuk apa? Bentuk resume diri kamu. Okey, apa yang berlaku ialah bahagian B ni, Comel, panjangnya minimum 350 hingga 500 patah perkataan dan markah dia tinggi lah, iaitu 70 markah. Okay, 70 markah bahagian B. So you kena elaborate more. Okay, you kena tulis banyak-banyak sikit. Okay, kat mana kita nak tulis banyak-banyak, teacher? Okay, mari kita cuba buat. Okay.
resume ni adalah merupakan bentuk baharu lah, okey, bentuk baharu dalam SPM ni lah. Okey, lalu satu lagi cikgu kata, satu lagi iaitu bentuk email. Okey, nanti kita akan belajar bentuk email selepas ini. Okey. Kertas 1 bahagian A, karangan bahan rangsangan, jangan tulis banyak sangat, boleh nampak. Okey, target 150, nanti dia jadi 200. Iklan-iklan di bawah, normally dia akan masukkan 2 iklan atau cikgu tengok ada soalan yang letakkan 3 iklan, boleh ikut. Menunjukkan sebahagian daripada iklan kerja kosong. Jadi ini ialah iklan kerja kosong. Cuba tengok dulu. 1, CityLink Express. Kami ingin mempelawa ialah mengajar. Individu yang berkebolehan. Okay, yang ada berkebolehan ialah yang berbakat. Maksudnya yang ada bakat lah, okay. Untuk mengisi jawatan berikut. Jadi dia ada 2 jawatan. Satu ialah jawatan pemandu, satu lagi ialah jawatan dispatch. Lokasi di semua cawangan CityLink Express. Jadi CityLink Express ni banyaklah dekat seluruh Malaysia ada. Jadi pengetahuan dalam kawasan yang ditetapkan. Jadi kalau kamu duduk kawasan mana? Kamu duduk kawasan setapak. Jadi kamu kena tahulah setapak ni ada setapak timur ke setapak barat, utara, selatan, kamu tahu. Kalau Gombak, okey, Gombak dalam, Gombak luar, kamu tahu. Menghantar dan mengambil barang daripada pelanggan, okey. Kalau orang tu dah tersalah hantar, kita kena ambil balik daripada pelanggan tu. Menyempurnakan kerja dalam masa dan waktu yang telah pun ditetapkan. Jadi you kena habiskan contoh 500 parcel, okey, dalam tempoh 1 hari. Jadi dalam 1 hari you kena hantar 500 paket. Contoh, mempunyai lesen B2, okey, jadi lesen B2 ni ialah lesen motosikal, kemudian GDL, lesen E, boleh faham? Ni ialah jenis-jenis lesen. Jenis-jenis lesen. Kalau misal kata ada lesen kereta, lesen D Doraemon. Doraemon tu ialah lesen kereta. Okey, pengambilan segera. Jadi dia mahu secepat mungkin. Gaji pokok. Gaji pokok ni ialah basic salary lah. In English dia panggil basic salary. Maksudnya minimum you akan dapat banyak ni. 1,200 ataupun 1,400 untuk pemandu. Kalau dispatch ni hantar-hantar barang gitu saja tu 1,200 lah. Tak adalah sampai 1,400. Nampak tak dia tulis hingga? Maksudnya mungkin 1,250, mungkin 1,300, something like that. Package gaji dan insentif yang kompetitif dan lain-lain manfaat yang menarik. Jadi manfaat ni termasuklah mungkin dia beri pakaian percuma. Pakaian tu ialah uniform. Dia ada uniform untuk CityLink. Kemudian dia bagi lagi allowance makanan ataupun dia bagi apa lagi tempat tinggal. Dia bagi pengangkutan, okay, percuma dan seumpama dengannya. Ataupun rawatan pergigian, rawatan penyakit-penyakit di hospital ataupun di panel-panel klinik panel dia. Jika berminat, sila emailkan permohonan anda kepada rekrutmen tu ialah pengambilan, rekrut at citylinkexpress.com.my atau hubungi nombor yang tertera di bawah ini. Okey, seterusnya ada lagi satu iklan. Okey, katakanlah you kena tahu 30 markah ni calon cuma ada masa maksimum 45 minit. You jangan buang masa. You jangan buang masa. Tengok pula, okey, iklan kedua, tengok lagi kalau orang bagi 10 iklan, semua 10 semua nak tengok. Jangan, boleh faham tak? Sebab yang pertama, masa kita adalah limited. Okay, you kena ingat masa kita tak cukup. So bila masa kita adalah terhad, boleh nampak tak apa yang berlaku? If I were you, saya jumpa je satu iklan ni, saya hanya nak buat yang ni je. Since you bukan pun nak ambil kerja sangat, boleh nampak ini bukan betul-betul, tapi dia ni sebenarnya ada kebaikan yang sangat besar. Apa kebaikan yang sangat besar? Satu, bila you belajar buat resume ni, nanti apabila you sudah lepas SPM, iaitu calon lepasan SPM, kamulah. Jadi katakan you dah habis exam pada bulan Mac. Jadi pada bulan April, you nak cuba untuk mendapatkan pekerjaan dan orang tu minta resume diri dan you telah pun cuba buat dan you telah pun tahu macam mana buat. So it is easy for you. Ataupun nanti bila you dah habis universiti, you nak memohon pekerjaan. You ikut je kaedah resume yang cikgu ajar. Cikgu, ada format tak? Dia memang merupakan antara karangan berformat, tetapi format dia tidaklah tetap. Dia tidaklah tetap. So you boleh ikutlah, okay, satu garis panduan yang cikgu ajar.
Okay, garis panduan yang cikgu ajar ada beberapa perkara yang perlu kamu masukkan dalam resume. Okay, cuba you tengok lagi soalan. Iklan-iklan di bawah, that mean 2 atau 3. Kalau saya tengok je iklan 1, saya dah tak tengok dah iklan lain. Okay, sebahagian daripada iklan kerja kosong. Berdasarkan iklan yang diberi, sediakan resume diri. Diri itu ialah diri kamu sendiri. Diri kamu sendiri. Yang lengkap. Jadi macam mana cikgu kita nak tahu dia lengkap? Ada 7, 8, ada 9 perkara yang you perlu masukkan supaya dia akan kelihatan lengkap. Okey, macam mana kita nak kata resume itu lengkap? Tolong tulis ya Comel, boleh faham tak? Nanti kita you belajar nanti tak ingat pula, boleh faham tak? Okey, antara yang lengkap ialah format tu you kena beritahu satu, jawatan yang kamu pohon. Jawatan yang dipohon. Cuba you tengok, dalam iklan satu ni dia ada 2 jawatan. Satu pemandu, satu lagi dispatch. Boleh nampak? Yang mana satu you nak? Cikgu saya nak jadi dispatch je lah. Boleh nampak? Saya tak nak jadi pemandu. Boleh nampak? Saya tak nak bawa van Citylink. Saya suka bawa motosikal macam tu. Okay. So jawatan yang dipohon nombor 1. Kemudian yang kedua you cakap objektif dan potensi diri. Objektif dan potensi diri. Tulis ya Comel, okay? Objektif dan potensi diri kamu. Apa potensi untuk kamu buat benda tu? Nanti kita akan buat. Sekarang kita nak cerita je dulu. Okay, yang ketiga, you cakap tentang maklumat peribadi you. Okay, maklumat peribadi you termasuklah nama you siapa, jantina you apa, boleh faham tak? Okay, yang keempat, latar belakang pendidikan. Latar belakang pendidikan. Latar belakang pendidikan you sekolah sampai mana, boleh nampak. Yang kelima, you kena cakap tentang pengalaman kerja you yang dahulu. Cikgu saya tak ada pengalaman kerja, you cakap you tak ada pengalaman lah. Kemudian yang keenam, anugerah pencapaian. Anugerah pencapaian. Contoh you pernah jadi pelajar terbaik, boleh nampak tak? Okey, yang ketujuh, mana dah cikgu nak letak? Ada tempat lagi. Okey, yang ketujuh, you masukkan tentang kemahiran khusus yang you ada. Okay, kemahiran khusus yang you ada. Okey, yang ke-8, you masukkan tentang rujukan. You masukkan tentang, rujukan ni mesti ada. Dan you tak boleh cakap, rujukan saya ialah nenek saya. Tak boleh. Habis tu rujukan macam mana teacher, dia macam ni. Katakanlah mula-mula saya mengajar di pusat tuition Kasturi. Kemudian apa yang berlaku, saya berhenti dari Kasturi, saya nak masuk ke pusat tuition Kasturi. Lalu apa berlaku ialah rujukan saya ialah bos tempat lama saya bekerja. Jadi sebab itu bila you nak berhenti, you sila berhenti dalam keadaan yang baik dekat sesebuah syarikat. Nanti syarikat yang kedua iaitu pusat tuition Kasturi akan call pusat tuition Kasturi. Adakah ini Cikgu Mahani ni bagus ke tak bagus? Nanti pusat tuition Kasturi akan cakap, kalau Mahani tu bagus, dia akan cakap dia bagus, tapi sekarang ni dia ikut suami dia berpindah ke Kelantan. Jadi apa berlaku ialah dia tak dapat lagi bekerja dengan syarikat kami. Nanti Kasturi di Kelantan akan ambil. Tapi kalau you pindah daripada syarikat tersebut dalam keadaan yang mencurigakan ataupun you buat jahat, nanti you bagi rujukan itu. Nanti orang tu akan jawab, dia tak bagus, dia curi kerusi 15 buah, kemudian dia pecahkan whiteboard, kemudian dia buat apa. Jadi itu rujukan. Cikgu-cikgu, kalau saya keluar dari universiti, perujuk kamu ialah dekan fakulti kamu. Dia akan beritahu nanti nombor telefon dia apa, boleh nampak. Jadi kalau kamu dekat sekolah, saya lepas SPM teacher, lepas SPM rujukan kamu ialah guru kelas kamu ataupun pengetua di sekolah kamu. Okay, jadi itu ialah rujukan. Kemudian yang ke-9, last, iaitu harapan kamu untuk diterima bekerja di sini. Okey, so ini ialah 9 benda yang seharusnya, cikgu banyaknya kena ingat. Okey, apa yang calon perlu tahu lagi? Okey, setiap pekerjaan yang kamu ambil tu, boleh nampak, yang kamu nak pohon tu, mestilah antara yang kamu minat. Contoh ada 2, satu lagi iklan yang dekat bawah. You tengok ni. Ni nak sebut pun susah.
tool setter lah, you pun tak tahu ni jenis pekerjaan apa. Tapi ada pula teacher iklan yang ketiga, iaitu ini iklan yang kedua, yang ni iklan yang kedua. Iklan yang ketiga menjadi guru tadika. Oh, you suka kawan-kawan dengan budak kecil, budak-budak yang halus ni, you suka budak-budak kecil ni. Boleh nampak, budak-budak ni you suka. Lalu apa berlaku ialah you minat yang ni. Jadi you akan pilih yang ni lah. Sebab apa you pilih? Sebab you memang minat dengan kanak-kanak Rabina ni. Boleh faham? Sebab apa you minat, you nak jadi guru tadika? Sebab jarak dia sangat dekat. Sebelah rumah kamu je. Kamu lompat pagar je, terus je boleh jadi cikgu dekat situ. Dan ingat, salah satu daripada benda yang sangat penting ialah syarat dia mesti cukup. Syarat dia mesti cukup. Contoh, kalau guru tadika, syarat dia mesti perempuan. You pernah tengok tak ada guru tadika lelaki? Tak boleh. Sebab nanti ada budak yang nak buang air kecil ke, budak perempuan nak buang air besar ke, boleh nampak kemudian tak tahu cuci. You kenalah tolong, boleh faham. Tapi kalau you lelaki macam mana? Jadi itu tak boleh. So guru tadika syaratnya mesti perempuan. Cikgu, tapi saya cuma tahu yang tu. Pekerjaan lain saya tak tahu, cikgu. Tapi saya lelaki. Jadi dalam karangan you terpaksa menyamar untuk jadi perempuan. So kalau nama you ialah Alif, boleh nampak tak? You kena tukarlah nama jadi Alifah, boleh nampak tak? Binti apa-apa. Kemudian you kena pastikan bahawa cukup syarat. Tak cukup syarat, you jangan buat. Okay? Nanti resume you memang salah. Okay. Sekarang cikgu nak terus masuk kepada resume. Okay, ada apa-apa tak? Dah tanya. Ada tak apa-apa nak tanya? Sebelum kita betul-betul jawab. Satu je, jangan you pilih. Saya nak jadi pemandu, saya juga nak jadi dispatch. Saya juga nak jadi guru tadika, saya juga nak jadi itu. Okey, Pishi kata tak ada, mari kita mulakan. Okey, nanti dalam karangan kamu, okey, dalam karangan kita nak start buat karangan. Okey, Sunyian kata tak ada. Okey, ni karangan ya, kita start buat karangan ni. Okey, karangan kita start dengan yang pertama dulu. Apa yang pertama tadi cikgu ajar? Yang pertama tadi apa motif you nak buat. So dalam karangan you buat 1.0. Okey, kemudian semikolon. Tulis Camel, jawatan yang dipohon. Jawatan yang dipohon. Cikgu macam mana dia kira? Dia kira ni setiap satu patah perkataan ni 150 jumlah dia semua sekali. Okey, minimum lah jawatan yang dipohon. Apa jawatan yang dipohon? Contoh, jawatan yang dipohon ialah pemandu. Kalau guru tadika, guru tadika. So kita base kepada iklan satu, kita ambil satu ni je, pemandu. Dispatch ni jangan tulis. Tu je. Jawatan yang dipohon ialah pemandu. Okey, habis dah. Ni dah ada berapa dah? 1, 2, 3, 4. Okey, 4 patah perkataan. Okey. Kemudian 2.0 pula masuk. 2.0. Okey, objektif. Objektif dan potensi diri. Objektif dan potensi diri. Okey, kemudian masuk sini 2.1. Okey, apa dia? Apa objektif kamu nak pilih pekerjaan sebagai pemandu? Janganlah buat objektif yang main-main, boleh nampak. Saja saya mahu merempit, okey, mahu meningkatkan skill perempitan saya. Tak, orang tak jawab macam tu. Jawab baik-baik sikit, boleh nampak. Okey, mendapat pekerjaan dan mampu menyara keluarga kerana okey, datuk saya telah sangat tua. Orang tengok pun dah simpati dah dekat situ. That means orang dah tahu kamu ni tak tinggal dengan ibu ayah, ataupun tak tahu mungkin sometimes hari ni ada banyak kes bagaimana family bercerai-berai, lalu anak-anak ditinggalkan kepada datuk dan nenek, dan sekarang datuk dulu-dulu datuk yang jaga kamu, okey, sekarang datuk dah sangat tua, macam mana nak kerja. Jadi sekarang kamu harap sangat kamu dapat kerja sebagai pemandu. Objektif kamu mahu mendapat satu pekerjaan dan harapan dan mampu untuk menyara keluarga kerana datuk saya telah sangat tua. Okey, ataupun datuk saya sangat tua. Okey, seterusnya. 2.2 pula. You nak cakap apa pula you nak cakap? You cakap, okey, saya ni objektif. Objektif kamu yang ni. Kemudian potensi diri kamu.
kamu nak cakap bahawa saya mampu bekerjasama dengan orang lain, mampu bekerjasama dengan orang lain dan bekerja secara berkumpulan. Dia sebenarnya ada dua golongan. Satu golongan introvert, satu lagi extrovert. Kalau extrovert ni dia senang bergaul dengan orang. Semua orang pun dia suka. Orang tu baik, dia suka. Orang tu tak baik pun dia suka. Janji orang, boleh faham tak? Dia akan buat baik dengan orang tu. Tapi ada orang jenis introvert. Introvert ni dia memang tak boleh campur dengan orang. Dia tak suka campur dengan orang. Dia suka duduk sendiri-sendiri. Boleh nampak. Mungkin dia suka dengan muzik dia sendiri ataupun dia suka melukis. Boleh faham tak? Jadi dia beritahu potensi diri. Jadi kalau orang boleh bekerja secara berkumpulan ni, dia adalah lebih baik. Okey, kemudian you cakap lagi. You boleh cakap 2, 3, 4, 5 potensi diri you ialah kamu merupakan seorang yang bertanggungjawab. Daripada apa yang dia cakap dekat atas ni sudah menunjukkan bahawa dia sangat bertanggungjawab. Bukannya kamu punya objektif ialah mahu membeli PS4, mahu membeli PS5, boleh faham tak? Mahu membeli iPhone 13 yang baru saja keluar sebab itu saya mahu bekerja dan selepas saya dapat matlamat saya iaitu membeli iPhone 14, 13, saya akan terus berhenti bekerja. Siapa nak ambil kamu kerja? Seorang yang bertanggungjawab, dan bersedia. Untuk menjalankan segala amanah yang diberikan. Ingat ya, bungkusan-bungkusan yang orang bagi tu, yang orang hantar tu adalah satu amanah. Mungkin you rasa barang tu ialah barang biasa bagi kamu, boleh nampak hanya tuala je, tapi itu ialah mungkin pakaian terakhir nenek dia, boleh faham tak? Yang dia hantar kepada kakak dia yang sangat rindukan akan nenek. Jadi benda tu you nampak barang ni macam ni je. Tapi dia adalah satu amanah yang besar. Jadi kalau orang tu mampu untuk menjalankan amanah, it's the best one. Baru 2 daripada 9. Daripada 9, boleh tak 2 ni dulu? Faham tak 2 ni dulu Comel? Pelajar cakap apa? Faham. Kalau faham, baru cikgu masuk kepada yang berikutnya. Kawan cakap faham. Kemudian cikgu masuk kepada perkara yang berikutnya iaitu 3.0 yang ketiga. 3.0 ni iaitu maklumat peribadi. Semikolon, kemudian maklumat peribadi. Cikgu, nanti saya buat ni untuk saya minta pekerjaan. So saya dah get ready lah sekarang. Boleh? Tak ada masalah. Practice can make perfect. Kalau you dah biasa practice, you tak rasa masalah sangat. Yang ni you buat macam ni. You tulis dulu nama. You jangan buat semikolon dulu sebab kita nak buat sama dia punya garisan dia, semikolon dia. Lagi nombor kad pengenalan. Nombor tulis penuh ya Comel. Nombor kad pengenalan. Tulis kemudian alamat kamu. You jangan buat alamat yang bukan-bukan. Alamat nombor 3, Jalan 5, boleh nampak tak? New York, London, Tokyo. Jangan buat macam-macam. Kemudian nombor telefon. You jangan bagi nombor yang bukan-bukan. 9999, boleh nampak tak? Email kamu. Email tu agak-agak lah, boleh nampak. Jangan buat email yang, dan sekarang kalau nama email kamu tu sangat buruk. Contoh email kamu nama Syaitan Iblis, boleh nampak tak? Syaitan Iblis, boleh nampak tak? 007 @gmail.com, boleh ikut tak? Come on lah, boleh ikut. Bila you masuk universiti nanti, lecturer minta email untuk hantar, ataupun sekarang cikgu minta email untuk hantar apa-apa kerja, boleh nampak untuk you buat. Muka you macam baik, cuba tengok you punya email you, email address you. Tolonglah, boleh faham tak? Buat dia adalah secara, cikgu boleh bagi maklumat sebenar, boleh, ataupun maklumat yang palsu-palsu sikit pun boleh. Tapi dia adalah logik. Jadi ingat sekolah tu adalah aktiviti yang formal.
Universiti tu aktiviti yang formal. Minta kerja ialah aktiviti yang formal. Jadi kalau you nak pakai alamat email you yang teruk-teruk macam ni, boleh faham tak? Dengan kawan-kawan you mungkin boleh lah. Tapi untuk yang tu you mesti ada. Contoh kalau nama you Mahani. Okay, you terus tulis Mahani Mokhtar. Boleh nampak? Mahani Mokhtar, okay, 01, okay, @gmail.com. So, alamat email you apa? Kemudian tarikh lahir. Cepat, nanti habis masa pula. Okay, tarikh lahir. Okay, kemudian jantina. Yang ni cikgu cakap, kalau misal kata dalam tu dia punya syarat mesti perempuan. You kena jadi perempuan lah. Okay, umur. Okay, ikut syarat. Kalau umur tu kata atas 21 tahun, you mesti nak atas 21 tahun. Kemudian status perkahwinan. Status perkahwinan ni maksudnya dah kahwin ke belum, boleh nampak. Sudah berkahwin, belum berkahwin, warga negara. Okay, warga negara. You warga negara mana? Warga negara. Lagi, status kesihatan diri. Status kesihatan diri. Kesihatan diri. Okay, sihat tak sihat? Kemudian lesen. Apa-apalah yang you agak, sekarang you ada lesen apa? Sebab tadi dia minta lesen apa? Lesen B2 minimum. Okay, kemudian you tengok mana yang paling panjang. Yang ni kan yang paling panjang. You ikut dia. You ikut dia. So dia akan jadi samalah selari dia semua sekali. Jadi nama you tulis lah. Boleh faham? Kalau dia kata dia nak berbangsa India. Boleh ikut tak? You kena tukarlah nama you daripada Mahani, okay? Jadi Mariama, boleh ikut tak? Macam tu. Nombor kad pengenalan, betul sikit, alamat biasa-biasa, nombor telefon biasa-biasa, email yang formal, tarikh lahir you, okay, jantina, umur, status perkahwinan. Status perkahwinan ni dia ada 3. Sama ada belum berkahwin, itu you kena tulis ya. You jangan buat macam ni, ini format. Ini format saja. Nama you apa dia? Mahani binti Mokhtar. Okay, nombor kad pengenalan. Belum berkahwin, satu lagi sudah berkahwin. Sudah berkahwin. Okey, satu lagi, okey, balu. Kalau balu ni membawa maksud, bukan bulu ya, balu. Okey, balu ni membawa maksud widow lah. Okey, bercerai. Ataupun you tak nak tulis balu pun boleh, you tulis bercerai. Okey, bercerai membawa maksud dia dah pernah berkahwin. Okey, warga negara Malaysia, status kesihatan diri, you tulis sana sihat, boleh nampak tak? Okey, status kesihatan diri, you tulis dekat sana sihat. Kemudian lesen you tadi, lesen apa? Okey, B2 misalnya. Okey, kemudian dia cakap, oh kalau pemandu bukan nak B2 lah. Okey, dia mesti ada lesen GDL. GDL tu dia macam, kalau dulu dia bulat macam tu, yang macam nak bawa apa tu, lori-lori yang besar. Okey, seterusnya. Okey, 3.0 habis. Sekarang cikgu masuk 4.0. Okey, yang keempat. 4.0, latar belakang pendidikan. Okey, latar belakang pendidikan. Okey, katakanlah soalan yang you ambil tadi, okey, jawatan yang you pilih tu sebagai pensyarah. So you tulis macam ni saja. Contoh, you jangan buat agak-agak yang bukan-bukan. Okey, kalau jawatan tu ialah pensyarah. Cikgu, IC kan nak tulis sempang ke tak? Okey, tulis sempang boleh, tak tulis sempang pun boleh. Contoh IC, okey, 731225-01-5764. Boleh nampak tak? Ini membawa maksud bahawa you ialah perempuan belakang. Dia kalau nombor tu bulat macam 2, nombor genap macam 6, 8 atau nombor kosong, itu ialah perempuan. Tapi kalau misal kata 61, tapi nama Mahani binti Mokhtar, membawa maksud ini ialah lelaki. Kalau odd number dia adalah lelaki. Boleh faham tak? Okey, latar belakang pendidikan. Contoh tahun 2000. Okay. Tahun 2000 you ambil UPSR, okey, you dapat 7A. Nah, pasal 7A? Dia sekolah Cina lah, boleh nampak tak? Okey, sekolah Tamil ke jenis kebangsaan. Kemudian tahun 2000 berapa dia ialah PT3. Okey, PT3 dia dapat 9A. Kemudian SPM dia dapat 9A+. Contoh. Kemudian STPM. Kalau setakat-takat nak buat setakat pemandu, boleh ikut tak? Sampai SPM je lah. Kemudian result dia taklah sebaik macam ni. Kalau pensyarah ialah comel, boleh nampak tak? Tengok apa jawatan yang you nak pilih. Okay. 4.0 macam ni tulis. Ataupun tahun berapa you kena tulis lah. Okay, STPM contoh tahun 2000, ni tahun 2000 kan? Saya
tak tahulah, okay, tahun 2008 lah, contoh lah 2008 ke memang tak logik lah, baru 8 tahun. Boleh lah. Okay, kemudian you dapat 4A for flat. Kemudian tahun 2009 hingga 2012 you buat ijazah. Okay, ijazah sarjana muda, apa-apa. Boleh ya? Okay, so macam tu ialah latar belakang pendidikan. Tahun bila, iaitu you tulis tahun bila UPSR, kemudian lepas 3 tahun kemudian, tahun 2003, you ambil PT3, kemudian tambah lagi 2005, okay, you ambil SPM, 2008, you ambil STPM, kemudian 2009 hingga 2012, you buat ijazah sarjana muda, kalau you ada master, you tulis sana. Alright? Okay, ada masalah 4.0? Cepat. 5.0 pengalaman kerja. Jadi dalam pengalaman kerja tersebut, you tulis dekat sana, boleh nampak. Okay, 1, pernah bekerja, boleh nampak. Pernah bekerja sebagai pemandu lori, pemandu lori di kilang kicap. Okay, di kilang kicap. Dan kilang kicap nama apa? Kilang kicap XYZ. Boleh nampak XYZ selama mungkin 3 tahun, Okey, kemudian tulis sana berhenti kerana kilang menutup operasi. Ataupun you sambung lagi akibat kilang terbakar ke, boleh faham. Jadi itu ialah pengalaman kerja you. Seterusnya 6.0 anugerah pencapaian. Jadi dalam hidup you ada apa anugerah yang you dapat. Contoh, you pernah menjadi pelajar terbaik. Okay, PT3 tahun bila-bila. Okay, dari tahun berapa? Dari sekolah you sekolah apa? Okay, kalau perempuan takkanlah sekolah menengah kebangsaan Maxwell. Maksudnya you lelaki lah, ini sekolah lelaki ataupun Methodist Boys, boleh ikut tak? Itu untuk boys. Alright, seterusnya. Cikgu cari tempat untuk 7.0. Okay, mana cikgu nak cari tempat? Okay, 7.0. Okay, 7.0 cikgu nak cerita tentang kemahiran khusus. Cikgu banyaknya nak cakap, ya memang macam ni, boleh ikut. Okey, contoh you cakap 7.1. Okey, sini you cakap. Okey, kemahiran berbahasa Melayu dengan fasih. Fasih itu ialah fluent. Okey, seterusnya 7.2 you cakap mampu membaca, menulis dan bertutur dalam bahasa Mandarin kerana belajar di SJKC Laici. Laici selama 6 tahun. Jadi dari standard 1 sampai standard 6 dia bersekolah jenis kebangsaan Cina. Jadi senanglah. Kalau misal kata memang dia hanya mohon jawatan sebagai pemandu. Sebab iklan yang muncul di situ ialah iklan hanya sebagai pemandu. Dan dia memang memerlukan satu pendapatan yang bagi memenampung keluarga dia yang perlukan wang pada waktu itu. Tapi pihak HR, human resource, pihak sumber manusia akan simpan you punya particular ni. Kalau seandainya nanti kita tengok, wah budak ni ya, bagusnya, hanya mohon jawatan sebagai cleaner, tapi dia ada master degree, boleh faham tak? Nanti kalau ada peluang pekerjaan, contoh kita kekurangan manager dalam bidang HR atau dalam bidang production, kita akan naikkan pangkat kamu dan kita akan hantar kamu dekat tempat yang sepatutnya. Tapi kita pegang you dulu, boleh faham tak? Jadi you tulis dulu. Tulis tu agak-agaklah baik-baik sikit. Okay, ataupun you cakap 7.3 kebolehan mengendalikan jentera berat. Okay, kebolehan mengendalikan jentera berat. Jadi jentera berat ni kalau you ada GDL tu mungkin you boleh bawa yang CC lebih tinggi, kuasa kuda lebih tinggi untuk sesuatu jentera.
Okey, seterusnya dah nak habis 8.0, you bagi rujukan. Tadi ni cikgu kata rujukan. Jangan cakap rujukan ialah nenek saya. Nenek kita mesti kitalah yang terbaik. Kalau you keluar dari universiti, you akan sebutlah Profesor Madya, okey, doktor apa-apa nama beliau. Kemudian dekan fakulti apa. Saya cikgu dari sekolah iaitu rujukan nama guru besar kamu ataupun nama guru kelas kamu. Okey, guru kelas sekolah menengah perempuan Konvent Bukit Nenas, dekan fakulti apa. Kemudian Universiti Sains Malaysia, okey, Pulau Pinang. Pulau Pinang mesti ada nombor telefon. Okey, nombor telefon. Sebab orang ni akan telefon, betul tak you ada pelajar nama ini untuk menjadi rujukan. Last, okay, last but not least 9.0 iaitu harapan. Okay, harapan. Semoga saya diberi peluang. Semoga saya diberi peluang untuk berkhidmat. Untuk berkhidmat. Untuk berkhidmat di syarikat ini. Di syarikat ini dan dapat mengeluarkan okey, saya sambung sini ya Cem ya. Kami sekeluarga daripada kemelut. Kemelut ialah masalah. Okey? Kemiskinan. Jadi sekarang kita rasa saya miskin sangat, duit nak makan pun tak ada, boleh faham tak? Jadi saya mohon sangat dan saya berharap sangat agar saya dapat pekerjaan ini, lalu okey, saya dapat keluar daripada masalah saya iaitu okey, tak cukup duit. Okey. Ada apa-apa tak nak tanya macam mana? Okey. Tak ada. Okey. Jadi faham tak kalau soalan keluar berkenaan dengan resume? Faham tak? Dia boleh keluar dalam soalan panjang, okey, dan dia juga boleh keluar dalam karangan bahagian A iaitu karangan bahan rangsangan. You boleh tengoklah sama ada dia keluar dekat bahagian mana. Ada tak apa-apa nak tanya? Faham. Okey, kalau dah faham, itu sahaja. Kita jumpa nanti pada minggu hadapan. Okey, jadi minggu hadapan kita akan belajar iaitu cara untuk menjawab email yang dihantar oleh kawan-kawan kita. Cikgu, kalau perkataan tak cukup kena tolak markah. Mesti kena tolak lah. Tapi kalau yang macam ni, kalau dah 9 ni, definitely more than 200. Okey, cikgu dah kira, cikgu dapati bahawa dia memang lebih daripada 200 patah perkataan. Okey, kalau tak cukup dia mesti kena tolak. Jadi ni sebenarnya cikgu buat untuk karangan panjang. Okey. Kalau pendek you pendekkan lagi. Okey. Okey, itu sahaja. Sama-sama Comel. Bye bye. Ya, sama-sama.